Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan taufik dan hidayah daripadanya, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quran, khususnya lagi yang berkaitan dengan tajuk kita yang iaitu hadis-hadis sahih berkaitan kisah-kisah gaib dan ajaib. Jadi alhamdulillah, saya pun kali pertama datang ke sini, tempat ni tadi, dan Allah Subhanahu wa taala bagi kemudahan juga sampai pada waktunya. Sebab tadi jalan banyak tutup, pusing sana tak boleh masuk, pusing sini tak boleh masuk. Saya dah risau dah sebab saya tak tahu langsung jalan ke sini. Duk tekan-tekan wis cari jalan. Alhamdulillah jumpa balik. Keluar balik ke Imam Aratu, cari jalan lain semua. Alhamdulillah jumpa. Dah risau tadi dah 7.20 tadi. Saya kata ya Allah, ni first time ni datang tiba sangkut pula. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni saya gunakan buku ni. Dia merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, seorang ulama dari Jordan, yang mana dah diterjemahkan dan diberikan huraian oleh Dr. Abdul Basit. Kenapa saya pilih tajuk ini? Kerana masyarakat kita sangat suka kepada cerita. Kita sangat suka kepada cerita. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran pun, hampir banyak dalam Al-Quran cerita tentang umat-umat terdahulu, cerita tentang para nabi dan pelbagai cerita lagi. Jadi kerana masyarakat kita suka kepada cerita, maka kita ambillah cerita daripada hadis. Dan masyarakat kita pula dia suka kisah-kisah gaib, benda-benda gaib ni. Jadi bila kita baca hadis-hadis sahih berkaitan gaib, perkara-perkara gaib, ada satu persepsi tentang perkara gaib yang perlu diperbetulkan dalam masyarakat. Masyarakat kita kalau bercakap je tentang hal-hal gaib, perkara-perkara gaib, dia akan cerita pasal hantu, pasal jin. Tapi bila kita rujuk kembali apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara gaibiyat, termasuklah tentang syurga, tentang neraka, tentang malaikat. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan lihat juga asas-asas macam mana kita nak berinteraksi dengan kisah-kisah gaib. Dari mana kita nak dapat tahu tentang perkara-perkara gaib supaya kita tak main bercakap sahaja tentang perkara gaib. Jadi dalam buku ni, hadis yang pertama yang dibawakan adalah berkaitan kisah orang terakhir masuk ke dalam syurga. Kisah orang terakhir masuk ke dalam syurga. Jadi kita lihat hadis yang dibawakan oleh penulis daripada riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah ta'anan nas qalu, daripada Abu Hurairah dia menceritakan bahawa orang ramai berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Para sahabat tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah manusia akan melihat, adakah kami akan nampak, akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fil qamar lailatal badr? Adakah kamu terhalang daripada melihat bulan ketika malam al-badar, ketika bulan penuh? Kamu dapat tengok tak bulan? Dapat kan? Kita semua dapat. Qalu la ya Rasulullah. Para sahabat kata tak. Maksudnya tak sukar kami dapat tengok bulan dengan penuh jelas pada malam Al-Badr.
Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fahal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahaba. Adakah kamu terhalang daripada melihat matahari ketika mana tiadanya kabus, tak adanya awan-awan yang halang penglihatan? Para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum tarawnahu kadzalik. Sesungguhnya kamu akan melihat Allah sebegitulah. Bukan maksud Allah macam bulan. Maksudnya kamu sebagaimana kamu nampak bulan purnama jelas kat dunia ni, sebagaimana kamu nampak matahari jelas kat dunia ni, macam tu jugalah pada hari kiamat kamu akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa orang beriman akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya-Allah kalau berkesempatan malam ni kita akan tengok ayat Al-Quran yang berkaitan orang beriman dapat melihat, dapat nikmat, dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Lalu lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kamu semua akan dapat tengok Allah, Nabi SAW kata, yajma'ullah an-nasa yaumal qiyamah. Allah akan kumpulkan manusia pada hari kiamat. Fayaqul, lalu Allah akan kata, man kana ya'budu syai'a falyattabi'hu. Siapa yang sembah sesuatu, ikutlah benda yang dia sembah tu. Fayatba'u man kana ya'budu syamsa syams. Lalu sesiapa yang waktu hidup di dunia dia ikut matahari, yang waktu di dunia dia sembah matahari, maka dia akan ikut matahari. Wa yatba'u man kana ya'budul qamar al-qamar. Siapa yang kat dunia ni dia pergi sembah bulan, maka dia akan ikut bulan pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, pada hari kiamat benda-benda yang manusia sembah selain Allah ni akan dibawakan kepada mereka. Dalam neraka nanti pun sama. Benda-benda yang manusia sembah akan ada dalam neraka. Kadang-kadang benda disembah tu bukan benda hidup pun. Dia merupakan salah satu bentuk seksaan kepada orang yang menyembah objek-objek tersebut. Pergi sembah patung, pergi sembah batu, nanti buat dalam neraka, batu-batu tu ada dalam neraka. Pergilah minta tolong. Dia satu, kalau kita boleh kata, macam penderaan mental lah. Benda yang selama ni kita harap boleh tolong kita, tiba-tiba rupanya dia pun tak dapat tolong kita. Wa yatba'u man kana ya'budu at-tawaghit at-tawaghit. Dan sesiapa yang menyembah tagut-tagut. Tawaghit ni, tagut-tagut ni ialah benda-benda yang disembah selain Allah, maka dia akan ikutlah sesembahan mereka. Wa tabqa hadhihi al-ummah fiha syafi'uha. Yang tinggal berbaki lepas semua orang yang sembah benda-benda lain dan dia ikut Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selama ni, maka tinggallah umat ini orang-orang yang baik, syafi'uha au munafiquha. Sama ada orang-orang yang baik ataupun orang-orang munafik. Fayatihimullah, maka Allah akan datang. Yang tinggal sekarang orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Allah datang kepada mereka, fayaqul, lalu Allah kata, ana rabbukum. Allah kata, aku Tuhan kamu. Fayaqulun, maka orang-orang yang beriman akan berkata, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Ini kami akan kekal kat sini sampai datang betul-betul Tuhan kami. Fa iza ja'ana rabbuna arafnahu. Dan kata orang beriman, apabila datang kepada kami Tuhan kami, kami pasti akan kenal dia. Fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifun. Lalu Allah datang kepada mereka dalam rupa yang mana mereka ketahui. Tuan-tuan, kita pun tak tahu macam mana kita nak tahu rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah tengok Allah. Dan kita tak dapat nak bayangkan Allah macam mana, sebab laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama macam makhluk. Jadi macam mana orang-orang beriman ni? Allah bagi petunjuk pada mereka. Mereka tahu yang itu Allah Subhanahu Wa Taala. Fayatihimullah fi suratihi allati ya'rifun. Allah datang dalam bentuk yang orang beriman tahu inilah Allah. Fayaqul, lalu Allah kata, ana rabbukum, aku Tuhan kamu.
Lalu orang-orang beriman akan berkata, fayaqulun anta rabbuna, engkaulah Tuhan kami. Fayatba'unahu, lalu orang-orang beriman akan mengikut Allah Subhanahu wa taala. Wa yutrabus siratu baina zahrai jahannam, lalu dibentangkanlah as-sirat, titian ni orang kita panggil jambatan. As-sirat melintasi neraka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu ana wa ummati awwala may yujizuha, aku dan umatku menjadi yang paling awal melintasi titian sirat. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul, pada waktu tersebut ketika melintas di atas titian sirat itu, tak ada seorang pun bercakap-cakap. Tuan-tuan, kita bila dalam situasi yang terlalu genting, kita takut sangat, semua orang akan mendiamkan diri kan. Kita mungkin pernah melalui satu saat yang macam kita tak tahu nak buat apa, nak cakap pun tak terkata. Jadi pada hari tersebut tak ada seorang pun yang bercakap, illa rasul, kecuali para rasul. Apa yang mereka sebut ketika melintas sirat itu? Wa da'war rusul yawma idzin, seruan para rasul, doa para rasul pada hari tersebut ialah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Tuan-tuan, itu perkataan para rasul pada hari kita melintas di atas sirat. Wa fi jahannam kalalibu mislu syauki sa'dan, tadi yang kita sebut sirat melintas di atas neraka Jahannam. Jadi disebutkan di Jahannam, di neraka Jahannam terdapat cangkuk-cangkuk kalalib, cangkuk-cangkuk seperti duri sa'dan, seperti duri satu pokok. Lalu Nabi SAW tanya kat sahabat, hal ra'aitumus sa'dan, kamu pernah tengok tak duri sa'dan, pokok sa'dan ni macam mana? Qalu na'am ya Rasulullah, para sahabat kata, benar kami pernah tengok wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW ulang lagi, fa idnaha mislu syauki sa'dan, dia cangkuk itu seperti duri pokok sa'dan. Saya pun tak tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya pokok sa'dan apa, saya tak tahu. Tapi Nabi SAW kata, ghaira annahu la ya'lamu ma qadru izamiha illallah, dan tak ada siapa yang tahu macam mana besar saiznya, besar duri tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang duri ni buat, tuan-tuan? Apa yang cangkuk-cangkuk ni buat? Takhtafun nasa bi'a'malihim, cangkuk-cangkuk itu akan menarik manusia, bi'a'malihim, bergantung kepada amal-amal mereka. Tuan-tuan, waktu kita lintas atas titian sirat ni, ada cangkuk-cangkuk. Kalau duri-duri, kalau kita masuk hutan kan, pokok berduri kan, kita punya seluar tersangkut sana, tersangkut sini. Jadi duri-duri yang seperti cangkuk yang seperti duri sa'dan tu menarik manusia. Di macam mana ditarik? Bergantung pada amal mereka. Fabinuhumul mubaqu baqiya bi'amali, ada sebahagian mereka yang ditarik sampai terjatuh ke dalam neraka, lalu kekal di dalamnya. Auzubillah min zalik, tuan-tuan. Para rasul, sebab tu para rasul doa apa? Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan. Setelah doa Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada api neraka. Jadi ada yang jatuh dan kekal dalam neraka, itu orang-orang kafir, tuan-tuan. Orang-orang kafir akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Awil musaqu bi amalihi, ada orang yang jatuh kekal, dan sebahagian lagi kan, kalau duri itu tajam sangat boleh terluka kita kan bila kena. Jadi akan ada sebahagian lagi yang terpotong terkena duri tersebut. Wa minhumul mukhardal, ada yang terpotong, tertarik, awil mujaza au nahwu, dan ada juga yang terpotong dan dicampak dalam neraka, dan ada yang terselamat, dan ada lain-lain. Pelbagai keadaan manusia ketika melintas di atas titian sirat. Tuan-tuan, kita kalau baca hadis-hadis macam ni, tuan-tuan, kita kena ingat macam mana kita nak selamatkan diri kita. Para rasul pun risau, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan.
Thumma yatajalla hatta idza faragallahu minal qada' bainal ibad. Sampai apabila Allah Subhanahu wa taala selesai memutuskan keputusan untuk hamba-hambanya. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahlin nar. Dan sampai apabila dia mahu mengeluarkan dengan rahmatnya sesiapa yang dia kehendaki daripada ahli neraka. Tuan-tuan, ada di kalangan orang yang dah terjatuh dalam neraka, tetapi dengan rahmat Allah, Allah suruh malaikat tarik mereka keluar. Ada banyak hadis yang berkaitan tentang syafaat. Hatta orang-orang beriman pun kita boleh bagi syafaat. Dalam Sahih Muslim, hadis yang panjang macam mana orang-orang beriman nanti dia akan tanya tentang kawan dia. Ialah kawan-kawan yang selalu pergi masjid sama-sama, puasa sama-sama, baca Al-Quran sama-sama. Tapi kita nampak kita masuk syurga, tiba-tiba kita nampak kawan kita tak ada. Ini panjang kisah ni dalam Sahih Muslim. Lalu Allah bagi keizinan pada orang-orang yang soleh pergi kat neraka, tarik keluar sesiapa yang dia nak. Sebab tu tuan-tuan, kita selain daripada beramal soleh, banyak akanlah berkawan dengan orang yang baik. Orang-orang yang baik ni juga Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya bagi mereka izin untuk tarik bawa keluar orang-orang yang mereka kenali daripada neraka Allah SWT. Jadi Allah lepas tu, Allah dengan rahmatnya Allah suruh malaikat keluarkan sesiapa yang dia kenali daripada api neraka. Tapi hal ni untuk orang beriman je. Orang kafir akan kekal dalam neraka. Amaral malaikata ay yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat-malaikat untuk mengeluarkan daripada neraka siapa? Man kana la yusyriku billahi syai'a. Sesiapa yang tak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Jadi tuan-tuan, orang beriman ni kita semua berdosa tuan-tuan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam berdosa. Dan sebaik-baik orang berdosa ialah orang bertaubat. Tapi dalam banyak-banyak dosa, dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Kalau kita mati dalam keadaan tidak bertaubat daripada dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kita pergi jumpa bomoh, pakai tangkal, amal sihir, pergi minta kat pokok keramat katanya, minta tolong dan semisalnya, na'udzubillah min zalik. Macam mana kita nak dapat syafaat ni? Sebab Allah dah sebut, Nabi SAW sebut, Allah suruh malaikat keluarkan daripada neraka sesiapa yang tak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Jadi tuan-tuan, kalau kita dulu-dulu pernah terjebak dengan benda-benda syirik, ialah dulu-dulu kan kadang-kadang pendidikan agama kita kurang. Dulu-dulu kita ada mandi Safar, tak lama lagi masuk bulan Safar. Dulu-dulu masyarakat kita percaya tentang kesialan bulan Safar. Percaya kat bomoh. Kalau lambat jodoh, pergi jumpa bomoh, mandi bunga lah, buang sial lah dan semisalnya. Benda-benda tu semua bawa pada kesyirikan. Jadi tuan-tuan, kalau dulu kita pernah terjebak dengan perkara-perkara ni, taubat, minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita takut kita mati dalam keadaan dosa syirik kita tu kita belum taubat. Sebab Allah SWT sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa mensyirikkannya dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan untuk dosa-dosa lain Allah ampuni bagi sesiapa yang dia kehendaki. Para ulama tafsir menyatakan ayat ini berkaitan orang yang mati dalam keadaan dia tak taubat daripada dosa dia. Kalau ada orang dia mati dalam keadaan dia tak pernah bertaubat daripada dosa minum arak, berjudi dan perkara-perkara lain dosa yang dia buat. Misalnya ada seorang wanita dia mati dalam keadaan dia tak taubat daripada dosa dia membuka aurat. Keadaan dia tuan-tuan pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak ampuni dia dengan rahmat dia, Allah akan ampuni. Kalau Allah nak hukum dia dengan keadilannya, Allah akan hukum. Tapi Allah sebut sesiapa yang
mensyirikkan dia. Maksudnya siapa yang mensyirikkan Allah dan tak bertaubat daripada dosa syirik, Allah tak akan ampuni dosa dia. Jadi tuan-tuan, kalau pernah kita terlibat dengan syirik-syirik ni, tangkal-tangkal dan semisalnya, taubat, menyesal, mohon ampun ke Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Sesiapa yang bertaubat daripada dosanya, maka dia seperti orang yang tidak berdosa. Lalu Allah suruh malaikat mengeluarkan daripada neraka sesiapa yang tak mensyirikkan Allah. Mimman aradallahu ayyarhamahu, mimman yashhadu an la ilaha illallah. Daripada kalangan sesiapa yang Allah mahu untuk memberikan rahmat kepadanya. Bukanlah semua orang beriman dikeluarkan. Allah, sesiapa yang Allah kehendaki. Sebab disebutkan dari kalangan sesiapa yang Allah mahu untuk memberikan rahmat kepadanya. Daripada kalangan sesiapa yang bersyahadah la ilaha illallah. Faya'rifunahum finnar bi atharis sujud. Orang-orang beriman ni tuan-tuan, bila dia masuk dalam neraka, macam mana diketahui mereka ni orang beriman? Kata Nabi SAW, para malaikat akan mengenali mereka ini. Faya'rifunahum finnar, para malaikat yang disuruh untuk keluarkan daripada api neraka akan mengenali orang beriman ini berdasarkan apa? Bi atharis sujud, berdasarkan kesan sujud mereka. Ta'kulun nar ibna Adam illa atharas sujud. Api neraka akan memakan anak Adam kecuali pada bekas sujudnya. Tuan-tuan, kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang malaikat akan kenal kita, inilah orang beriman yang Allah nak suruh kita keluar daripada api neraka ni berdasarkan tanda sujud kita. Kata Nabi SAW, haramallahu 'alan nar, Allah telah mengharamkan ke atas api neraka an ta'kula atharas sujud. Allah dah haramkan api neraka daripada memakan bekas sujud, tanda sujud orang beriman. Fayakhrujuna minan nar qadim tuhishu. Maka mereka itu, iaitu orang-orang beriman yang terpilih tadi, keluar dari neraka dalam keadaan sudah terbakar. Tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, janganlah pula kita rasa tak apalah masuk neraka, mudah-mudahan Allah keluarkan kita. Betul, orang yang mentauhidkan Allah pada penghujungnya, sebab tu hadis ni panjang. Kisah yang saya nak cerita ni kisah orang terakhir masuk syurga. Maksudnya dia orang beriman yang terakhir dikeluarkan daripada neraka. Tapi jangan lepas belajar hadis ni kita kata tak apa, masuk neraka pun nanti keluar, sebab kita orang Islam. Jangan tuan-tuan. Tak tahan kita kena azab sebelum dikeluarkan tu. Memang lepas keluar tu kita dapat nikmat, tapi sebelum tu kita kena azab. Jadi disebutkan mereka keluar dalam keadaan mereka sudah terbakar. Fayusabbu alaihim ma'ul hayah, lalu disiramlah ke atas mereka ma'ul hayah, air kehidupan. Air kehidupan ni apa saya pun tak tahu, tapi maksudnya orang beriman yang dikeluarkan daripada api neraka tu adalah kesan bakaran dia, lalu disiram dia dengan air kehidupan. Fayanbutuna tahtahu kama tambutul hibbatu fi jamilis sail. Lalu lepas disiram dengan air kehidupan, maka mereka tumbuh di bawahnya sebagaimana tumbuhnya biji benih pada aliran sungai. Tuan-tuan, pokok-pokok kita, kat mana ada aliran sungai, kadang-kadang kat tepi sungai kita tengok ada pokok tumbuh. Kat mana hujan banyak turun, pokok tumbuh. Jadi sebagaimana dimisalkan kita dah terbakar anggota tubuh kita, lepas disiram dengan air kehidupan tadi, maka tumbuh baliklah apa tu jasad kita, anggota badan kita yang sebelum tu dah terbakar. Kan tadi yang tak terbakar tu anggota sujud saja. Kemudian apa yang berlaku? Summa yafrughullahu minal qada'i bainal ibad. Jadi Allah, kemudian Allah dah selesai memutuskan keputusan hamba-hambanya. Dah keluar dah, ramai dah keluar daripada neraka orang beriman. Wa yabqa rajulun, tinggal seorang lelaki. Muqbilun biwajhihi 'alan nar, tinggal seorang lelaki yang mana muka dia menghadap ke arah neraka. Huwa akhiru ahlin nar dukhulal jannah, dia inilah penghuni neraka terakhir yang akan masuk syurga. Maksudnya lepas tu dah tak ada dah.
Maksudnya lepas tu dah tinggal dalam neraka itu hanya orang-orang kafir. Yang ni kisah, bermula kisah lelaki terakhir masuk syurga. Lelaki terakhir masuk syurga ni kan tadi disebutkan mukanya menghadap ke arah neraka. Tuan-tuan nak bayangkan macam mana? Hari raya kita masak ketupat, masak rendang panas, kita duduk depan api menghadap muka kita. Kan rasa bahang muka kita panas kan? Api neraka tu lagi panas tuan. Jadi lelaki yang terakhir tadi ni dia kata, ay Rabb, isrif wajhi anin nar, ya Allah, tolonglah palingkan muka aku daripada api neraka ni. Fa innahu qad fashabani rihuha wa akhraqani zakauha. Dia kata, ya Allah, alih palingkan muka aku daripada neraka ni. Sesungguhnya udara neraka ni mengganggu aku. Kan kalau kita duduk depan api panas, datang angin daripada arah sana, haba tu terbang kat muka kita, panas. Udara dia mengganggu aku, panas, dan kepanasannya membakar diriku. Fayad'ullaha bima syaa yad'u. Orang ni yang terakhir ni, yang orang beriman yang terakhir dikeluarkan daripada neraka ni, dia pun minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dia kendaki dalam doa dia. Tuan-tuan, macam mana Allah baiknya Allah. Kita boleh bayangkan orang yang terakhir keluar daripada neraka, siapa dia? Apa yang dia buat kat dunia ni sampai dia jadi orang terakhir? Maksudnya dalam kalangan orang Islam, sejahat-jahat orang Islam yang ada, dia paling jahat sampai dia jadi orang terakhir. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah bagi peluang, dia doa, dia minta ke Allah apa yang dia nak. Lalu Allah kata, summa yaqulullah hal asaita in u'tita zalik an tas'alani ghairah. Allah Subhanahu Wa Taala tanya kat dia, boleh jadi engkau ni akan minta perkara lain lagi kalau aku bagi apa yang kau nak. Kan dia berdoa ke Allah, dia minta lah apa dia nak. Lalu Allah kata kat dia, kalau aku bagi, boleh jadi lepas ni kau akan minta lagi. Laki tu kata apa? La wa'izzatik la as'aluka ghairah. Demi kemuliaanmu, tidak, demi kemuliaanmu ya Allah, aku takkan minta apa-apa lagi. Kalau kau perkenan kau doa aku yang ni, aku takkan minta apa-apa dah. Wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma sya'. Lalu diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala janji-janji dia. Maksud dia janji lah dengan Allah. Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala palingkan wajahnya daripada api neraka. Dia belum masuk syurga lagi, Allah palingkan, alihkan muka dia daripada menghadap api neraka. Fa iza aqbala 'alal jannah. Bila dah dipalingkan muka dia daripada api neraka, apabila dia dah menghadap ke arah syurga, dia pun nampaklah syurga. Tadi dia nampak neraka, dia menghadap arah neraka, sekarang dia menghadap ke arah syurga. Wa ra'aha. Bila dia nampak syurga, sakata ma syaa Allahu ayyaskut. Dia terdiam. Summa yaqul. Tadi dia dah janji ni, dia dah janji kat Allah, dia tak nak minta dah. So, tadi kan dia minta Allah palingkan muka dia daripada neraka, Allah dah buat. Dan Allah dah kata, Allah tahu, dia mesti minta lagi. Walaupun dia dah janji, dia tak nak minta. Dia tengok syurga, terdiam dia. Nak macam mana kita kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang kita nampak satu benda yang sangat hebat sampai tak terkeluar perkataan kita. Ni ahli neraka yang terakhir ni. Dia tengok syurga, terdiam dia. Summa yaqul ay rabbi qaddimni ila babil jannah. Dia nampak syurga, dia kata, ya Allah, kau bagi aku dekat sikit kat pintu syurga. Dia dah mungkin janji. Tadi dia dah janji dengan Allah, dia tak nak minta lah. Tapi bila nampak syurga, tak tahan. Best ni syurga tu tuan-tuan. Ya Allah, kita tak tahu apa dia nampak sampai dia macam lupa dah janji dia dengan Allah. Dia kata, ya Allah, kau bagi aku dekat sikit dengan pintu syurga. Dia bukan minta masuk, dia minta dekatkan sikit aku dengan pintu syurga. Bila dia buat macam tu, Allah kata, fayaqulullahu lahu alasta qad a'taita uhudak wa mawathiqak. Bukankah kau dah janji tadi?
alla tas'alani ghaira allazi u'tita abada. Bukankah kau dah janji tadi yang kau tak akan minta lagi selain daripada apa yang aku dah beri tadi selama-lamanya? Kau dah janji tadi kan, kau tak nak minta apa-apa lagi. Lepas tu Allah kata, wailak ya ibna Adam ma aghdarak. Sungguh teruk engkau ni anak Adam, engkau ni mungkir janji. Tapi dia doa lagi, fayaqul ay rabb. Dia doa lagi. Wa yad'u Allah hatta yaqul. Dia doa ke Allah sampai Allah kata kat dia, asaita in u'tita zalik. Boleh jadi kalau aku bagi hal ni kat kau, aku penuhi permintaan kau sekarang, antas ala ghairah, kau akan minta lagi lepas ni. Dia janji lagi, dia kata fayaqul la. Tak, aku tak minta dah. Wa izzatik la as'aluka ghairah. Lepas ni aku tak minta dah, betul, aku tak minta dah. Wa yu'ti ma syaa min uhudi wa mawathiq. Dia pun bagilah janji, dia kata janji tak nak minta dah lepas ni. Allah makbulkan tak permintaannya? Allah makbulkan. Tuan-tuan, kalau kita macam mana? Dah lah kau teruk, masuk neraka. Lepas tu minta nak pergi nak dekat dengan syurga, lepas tu janji tak nak minta lagi, lepas tu minta lagi. Kalau kita tuan-tuan, ni satu walillahi masalul a'la. Kita ni sebaik-baik manusia pun ada limit juga, kita punya orang kata sifat pemurah kita. Pemaaf manusia pun ada batas juga. Dia akan sampai satu had kita tak boleh dah nak maafkan orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, tengok tuan-tuan, orang ni ahli neraka, dah sampai dekat akhirat pun dia mungkir janji lagi. Apa Allah buat? Kata Nabi SAW, fayuqaddimuhu ila babil jannah. Allah bagi dia dekat dengan pintu syurga. Sebab tadi dia minta nak dekat dengan pintu syurga. Fa iza qama ila babil jannah infahaqat lahul jannah. Apabila dia berdiri kat depan pintu syurga, terbukalah untuk dia syurga. Bukan setakat dia nampak pintu terbuka, dia nampak pula apa yang ada dalam syurga tu. Fara'af ma fiha minal habrati was surur. Dia nampak kesenangan dan kebahagiaan yang ada di dalam syurga tersebut. Fayaskutu ma syaa Allah ayaskut. Dia terdiam selama mana yang Allah nak dia diam. Terdiam dia. Masya Allah, macam dia punya syurga. Agak-agak dia minta tak? Dia belum masuk syurga, dia baru tengok. Dia minta lagi. Summa yaqul ay rabb. Dia minta, Tuhan, adkhilnil jannah. Masukkanlah aku dalam syurga. Masukkanlah aku dalam syurga. Kalau kita tuan-tuan jadi bos, pekerja teruk, malas, kita nak buang dia, dia merayu kita, merayu. Dah lepas merayu kita, okey lah, saya tak jadi pecat awak boleh kerja. Tiba dia minta, bos bagilah naik pangkat. Kita bagi tak? Kau dah lah nak kena buang. Saya dengan belah kasihan kita bagi kat dia kerja, sebab dia mungkin dia ada buat hal kat pejabat. Tiba-tiba kita bagi dia kerja, dia minta pula waktu tu juga, bagilah naik pangkat, naik gaji bos. Kalau kita memang tak tuan-tuan, tak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, walillahi masalul a'la. Orang tu minta, ay Rabb adkhilnil jannah. Tuhanku, masukkanlah aku dalam syurga. Allah kata, alasta qad a'taita uhudaka wa mawasiqak alla tas'ala ghaira ma u'tita. Bukankah kau dah janji kau tak nak minta benda lain selain daripada apa yang aku dah bagi kat kau? Lalu Allah kata benda yang sama. Teruk anak Adam, kau mungkir janji. Mungkir janji ni kalau ikut kat dunia ni dah berdosa lah. Lalu orang tersebut dia minta dekat Allah SWT. Dia kata, ay Rabb, Tuhanku, la akunanna ashqa khalqik. Janganlah sampai aku ni jadi manusia yang paling sengsara, ya Allah. Fala yazalu yad'u. Orang tadi dia terus berterusan minta ke Allah, hatta yadhaqallahu minhu, sampai Allah ketawa kat dia. Tuan-tuan, bila saya sebut Allah ketawa kat dia ni, kita jangan bayangkan Allah ketawa macam kita. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu pun.
Jadi para ulama dalam bila sampai kepada hadis atau ayat yang macam ni, ada dua pendekatan. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dia takwil. Dia kata Allah ketawa ni menunjukkan Allah redha dengan dia. Allah nak bagilah balasan kat dia yang baik pada dia. Sebahagian ulama salaf pula, mereka tetapkan hadis kata Allah ketawa lah, tapi kita tak tahu macam mana. Dan kita yakin bahawa Allah tak sama dengan makhluk. Fa iza dahika minhu qala lahu udkhulil jannah. Lepas Allah mentertawakannya, Allah kata kat dia, masuklah syurga. Pi masuk syurga. Fa iza dakhalaha, apabila orang terakhir masuk syurga, dia dah masuk, qala Allahu lah. Allah kata kat dia, tamanna, haraplah apa yang kau nak. Fasa'ala rabbahu wa tamanna hatta inna Allah la yuzakkiruhu yaqulu kaza wa kaza. Dia pun minta dekat Allah. Allah kata tadi masuk syurga, lepas ada masuk syurga, Allah kata okey, sekarang kau haraplah apa-apa yang kau nak. Sebab tuan-tuan, bila kita masuk syurga, apa je yang kita harap kita akan dapat. Jadi orang tadi dia dah masuk syurga, dia pun minta ke Allah. Fasa'ala rabbah, dia minta ke Allah lagi. Wa tamanna, dan dia pun berharaplah nak itu nak ini. Hatta inna Allah, sampai Allah pula la yuzakkiruhu yaqul kaza wa kaza. Allah pula yang ingatkan dia, kau minta ni, kau minta tu, kau minta ni. Punyalah baik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pula bagi tahu dia, kau minta pula ni, kau minta itu. Sedangkan Allah yang nak bagi. Hatta in qata'at bihil amani, sampailah selesai semua permintaan dia. Qala Allah zalika laka wa misluhu ma'ah, itu semua untuk engkau dan yang semisal dengannya. Hadis sahih tuan-tuan dari Imam Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan, banyak pengajaran kalau kita baca hadis ni. Ini baru hadis yang pertama. Hadis berkaitan kisah orang terakhir masuk syurga ni banyak. Yang tadi kita baca hadis Abu Hurairah. Penulis kitab ni bawa satu hadis je, hadis Abu Hurairah. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan malam ni beberapa riwayat lain pula. Daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, Inni la'alamu akhir ahlin nar khurujan minha, sesungguhnya aku tahu tentang orang yang terakhir keluar dari neraka. Wa akhir ahlin jannah dukhulan, dan orang yang terakhir masuk syurga. Rajulun yakhruju minan nari kabwa, iaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Jadi tuan-tuan, bila kita baca keseluruhan hadis, kita akan nampak lagi macam mana dia keluar daripada neraka. Nabi SAW bagi tahu, orang yang terakhir keluar daripada neraka ni akan keluar dalam keadaan merangkak. Fayaqulullah izhab fadkhulil jannah, kata Allah pada dia, pergi dan masuklah ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, kita berhenti tu azan, dan lepas tu insya-Allah kita sambung sikit hadis ni.
Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah wa salli ala Muhammad wa ala Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'imah ati Muhammad wasilatul fadilah wa asma'akum raditu bila Islam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pula hadis daripada Abdullah bin Mas'ud berkaitan orang yang terakhir masuk syurga. Yang tadi kita dah sebut, orang itu akan keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Lalu Allah kata kat dia, izhab fadkhulil jannah. Pergi, masuklah ke dalam syurga. Fayatiha, lalu dia pergi kat syurga, dia sampai kat syurga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a. Lalu bila dia sampai kat syurga, dia dapati seolah-olah dia, macam dia berkhayal, dia nampak syurga tu macam dah penuh. Bila dia nampak syurga dah penuh, dia pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, ya Rabb, Tuhanku, aku dapati syurga dah penuh. Aku dapati syurga dah penuh. Saya terus terjemahkanlah untuk jimatkan masa. Lalu Allah kata lagi sekali kat dia, pergilah dan masuklah ke dalam syurga. Dan sekali lagi dia nampak macam syurga tu dah penuh. Jadi dia kata kat Allah, ya Allah, syurga dah penuh, ya Allah. Allah kata kat dia lagi, kali ketiga, izhab, pergi, masuk syurga. Fa inna laka mislad dunya wa 'asharata amsalha. Kata Allah, ni orang yang terakhir masuk syurga. Allah kata kat dia, sesungguhnya untuk engkau mislud dunya, semisal dunia nikmat ini, dan 10 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, orang yang terakhir masuk syurga, Allah bagi nikmat kat dia besar. Jadi macam mana pula dengan orang yang awal-awal masuk syurga, tuan-tuan? Jadi bila kita baca hadis kisah orang terakhir masuk syurga ni, kita cuba nak jadi orang yang awal masuk syurga. Kalau macam ni nikmat orang yang lewat masuk syurga, yang terakhir masuk syurga, tak tahu kita macam manalah orang yang pertama yang awal-awal masuk syurga. Lagi besar nikmat dia. Lalu orang tadi dia kata ke Allah Subhanahu Wa Taala, taskharu minni atau tadhaku minni, kau main-mainkan aku ke? Dia kata ke Allah, sebab dia rasa macam, takkanlah, dia logik dia fikir, dengan aku ni orang terakhir keluar daripada neraka, takkanlah aku dapat sampai syurga ni semisal dunia nikmat dia dan 10 kali ganda. Dia kata, taskharu ni, kau main-mainkan aku ke? Kau ketawakan aku ke? Wa antal malik, sedangkan engkau raja. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Waktu Nabi SAW sebut hadis ni kat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kata, aku nampak Nabi SAW pun ketawa. Sampai nampaklah gigi-gigi Nabi SAW. Nabi SAW rasa lucu dengan orang tadi. Seorang tadi pun dia tak sangka dia dapat banyak macam tu, sebab dia orang terakhir masuk syurga. Kata Nabi SAW, zalika adna ahlil jannati manzilatan. Itulah penghuni syurga yang paling rendah kedudukan dia. Sebab dia orang terakhir kan, jadi dia paling rendah lah. Tapi tuan-tuan bayangkan, syurga yang paling rendah, nikmat dia 10 kali ganda daripada nikmat-nikmat yang ada di dunia. Rugilah kita tuan-tuan kalau kita mendahulukan kesenangan, kegembiraan di dunia ni sampai kita abaikan kewajipan kita ke Allah. Kita nak kejar nikmat yang sementara, kegembiraan yang sementara, sampai kita abaikan kegembiraan yang kekal abadi, yang mana berganda-ganda banyaknya. Itu syurga paling rendah tuan-tuan, syurga paling rendah. Macam mana kalau kita dapat syurga yang tinggi? Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam syurga dia. Ada satu riwayat lagi Abdullah bin Mas'ud, tapi lagi panjang, jadi tak sempatlah untuk kita baca malam ni. Lagi panjang, lagi detail cerita dia, apa yang berlaku pada orang tu sebelum dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada azab neraka. Jadi sebelum kita solat Isyak, ada sebarang persoalan tuan-tuan? Ada soalan?
Ibu-ibu ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita selesaikan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.